balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Malaysia perlu mencontohi negara ini dalam memartabatkan bahasa Melayu, Indonesia, Jepun, Korea, dan China. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Tapi di Malaysia ini agak pelik. Dikatakan bahawa kalau nak bangunkan sains dan teknologi itu perlu tinggal bahasa Melayu. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia jelas menyebut bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Namun, selepas berpuluh tahun merdeka, penggunaan bahasa kebangsaan masih menjadi isu dan polemik yang tidak berkesudahan. Ini berbeza dengan negara-negara lain di mana mereka telah berjaya membangunkan bahasa mereka dengan baik. Mengapa Malaysia tidak dapat mencontohi negara-negara tersebut? Untuk menggerakkan satu gagasan baru iaitu yang disebut sebagai diplomasi kebudayaan, termasuk mengembangkan, mengangkat bahasa, sastra, budaya dan segala warisan negara di peringkat antarabangsa, khususnya melalui kedutaan-kedutaan utama di seluruh dunia. Dan inilah yang telah pun dilakukan oleh negara lain seperti jiran kita Indonesia, yang memberikan tugas tanggungjawab negara pada atashe pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Maka itu kita dapati yang terkenal, tersohor di seluruh dunia ialah dikatakan Indonesian Studies, pengajian Indonesia. Kerana kerja kuat mereka telah menghasilkan pengiktirafan terhadap pengajian Indonesia. Saya ada pengalaman yang saya kira penting. Saya ditugaskan oleh kerajaan Malaysia sendiri 5-6 tahun dan 2 kali di negara Republik China. Di Beijing Foreign Studies University, tempat saya dihantar itu, sekarang 120 bahasa asing dalam konteks dengan Foreign Studies, pengajian asing, yang diajarkan di negara China. Tetapi tidak pernah mana-mana universiti, mana-mana jabatan pemerintah di sana yang akan menggunakan bahasa asing untuk saluran diplomasi dan sebagainya. Tetap bahasa Mandarin digunakan khidmat jurubahasa yang tidak ada masalah kerana telah dilatih ratusan bahkan ribuan sekarang mahasiswa dan juga peringkat sarjana yang menguasai bahasa asing dengan baik, hingga 100 lebih bahasa asing. Dan apa kesannya kita dapati? Negara China sudah mula menjadi kuasa pertama ekonomi dunia. Kita rasa pihak jiran kita, Indonesia, lebih laju daripada kita dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memperluaskan bahasa Indonesia. Indonesia lebih laju kerana Indonesia sudah menitipkan guru-guru bahasa ke Selatan Thai. Malah mereka sedang berusaha sekarang ke Kamboja. Dan ini tidak dilakukan oleh kita di Malaysia. Ya, kita mungkinlah berapi-api bercakap, Gapena sendiri minta, ya, tapi Gapena sendiri terbatas kemampuannya. Kerana dia memerlukan modal besar. Ya, walaupun usaha Gapena tadi sebut Sekretariat Malta Bangsa di zaman Allahyarham Tan Sri Ismail dan ditubuhkan. Tapi sekarang Sekretariat Bangsa sudah tak ada lagi. Dan itu Gapena perlu mencari jalan-jalan lain untuk berusaha memantapkan kembali tugas-tugas berkenaan. Satu lagi perkara yang perlu kita sedari juga, Singapura juga sedang berusaha ke arah itu. Ya, bagaimana cara diplomasinya dan politiknya yang berhormat Perdana Menterinya berusaha berucap dalam bahasa Melayu. Dan sekarang ini juga melalui Pusat Bahasa Melayu, melalui Language Center, berusaha mempertingkatkan kemampuan bahasa Melayu Singapura. Jadi ini semua kalau perlu insafi, di Brunei tak ada masalah. Jadi, kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh menitipkan, menggerakkan, menggembelingkan semua kedutaan kita atau pejabat-pejabat tinggi kita dalam sebagai agensi yang berfungsi untuk memperluaskan bahasa Melayu, kalau kita tak buat, agaklah kita. Timbul semacam satu dilema bahawa kalau nak bangunkan sains teknologi ini perlu ditinggalkan bahasa kita. Tetapi daripada segi realiti yang berlaku tak macam itu. Jepun tidak terbangun, Jepun membangunkan sains teknologi tanpa meninggalkan bahasanya, tanpa meninggalkan budayanya, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang dibangunkan oleh orang Jepun itu. Malah nilai-nilai Jepun itu dibangunkan seawal pelajar sekolah tadika lagi. Begitu juga dengan bangsa Korea, begitu juga dengan bangsa Jerman, begitu juga dengan bangsa Perancis. Malah orang Turki ini pun menunjukkan contoh yang baik pada kita juga. Di Indonesia berkali-kali disebut mereka terus menggunakan memperjuangkan ekonomi dan sebagainya dalam bahasa mereka. Tapi di Malaysia ini agak pelik.
dikatakan bahawa kalau nak bangunkan sains dan teknologi itu perlu tinggal bahasa Melayu, perlu menggunakan diinggriskan ataupun setidaknya istilah-istilah itu ya kita tengoklah Bangi Gateway-nya, Bangi Centralnya hanya daripada CENTRAL menjadi SCENTRAL. Terima kasih kerana menonton. Oke. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi ya itu dia gitu ya. Perlu lagi usaha yang lebih giat gitu, perlu lagi usaha yang lebih meluas gitu dilakukan gitu kan. Sebab kalau kita lihat sebagai contohnya lah bahasa Indonesia sekarang yang memang kita tahu sangat berkembang pesat, dan itu tidak terlepas gitu ya, tidak terlepas daripada kegiatan-kegiatan aktif gitu, guru-guru Indonesia yang dihantar untuk mengajar gitu, untuk mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Kan sudah ada 52 negara gitu ya yang ini ada pengajaran bahasa Indonesia, bahkan di universitinya, sekolah-sekolah gitu kan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dan tenaga pengajarnya itu daripada Indonesia gitu ya, guru-guru daripada Indonesia dihantar ke luar negeri untuk mengajar bahasa Indonesia. Macam juga contohnya bahasa Mandarin gitu ya, bahasa Mandarin ya, Jepun. Jadi ya itu dia, memang kena usaha lebih keras lagi gitu, kena usaha yang lebih giat lagi gitu kan, kalau mau bahasa Melayu dapat terus berkembang sehinggalah ke peringkat internasional gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.